Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Argentina menentang Croatia dalam persaingan semifinal World Cup, yang mana Argentina menang 3-0 pada perlawanan ini hasil jaringan 2 dari Alvarez dan 1 dari Lionel Messi. Pada perlawanan ini memang kita boleh lihatlah ya, Argentina punya attacking lebih klinikal dan lebih kreatif untuk beat pertahanan Croatia yang bermain dengan hard line ataupun defensive line yang agak tinggi dan lebih agresif untuk menyerang. Dan untuk pasukan Croatia pula, walaupun mereka menguasai perlawanan dan juga ball position terutamanya di bahagian tengah, tetapi sebenarnya mereka kehilangan idea ataupun mereka buntu untuk melakukan penetration passing ataupun long ball ataupun memecah belahkan pertahanan pasukan Argentina sewaktu mereka menyerang, yang menyebabkan mereka tak boleh nak create game dan tak boleh nak attack pasukan Argentina dengan begitu baik. Jadi perkara inilah yang membezakan antara kedua-dua pasukan, yang mana Argentina boleh dikatakan more untuk meneutralkan Croatia dan lebih kepada bertahan dan counter, manakala mereka memaksa Croatia untuk bermain dengan high line dan juga build up play serta mengekalkan ball position. Tetapi dalam pada masa yang sama, Croatia tiada idea bagaimana apabila untuk memecahkan pertahanan pasukan Argentina, disebabkan mereka kekurangan kualiti di bahagian striker lah. Kalau nak banding bahagian midfield, memang boleh dikatakan Croatia punya midfield dah bagus. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Argentina. Apakah perkara positif dan juga apakah corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Argentina? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Argentina adalah ketika dalam bentuk bertahan ketika first half, yang mana kita boleh lihat pada perlawanan ini memang Scaloni, iaitu jurulatih Argentina, telah menerapkan formation dengan 4-4-2, yang mana apabila pasukan Argentina dalam bentuk bertahan, apa yang dilakukan oleh Scaloni adalah dia akan overload bahagian tengah pasukan Argentina untuk memastikan yang pemain-pemain Argentina boleh membentuk satu gandingan man oriented ataupun man to man marking, untuk memastikan yang bahagian tengah Croatia tak boleh nak berbuat begitu banyak untuk melakukan build up play di bahagian tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Argentina, kita boleh lihat Enzo Fernandez memberi marking yang sangat ketat kepada Modric, McAllister memberi marking yang sangat ketat kepada Kovacic dan sebagainya, yang mengganggu pergerakan bahagian tengah pasukan Croatia untuk melakukan build up play ke bahagian hadapan ataupun untuk memasuki zonal ataupun teritori wilayah pasukan Argentina. Jadi apabila mereka bertahan, mereka boleh cover up bahagian tengah dengan sangat baik dengan overload numbers of player dan melakukan pressing ke atas pemain-pemain Croatia ketika mereka melakukan build up play. Jadi apabila kita boleh lihat pada perlawanan ni, sebenarnya Croatia cuba melakukan build up play daripada bawah. Jadi apa yang diberikan perhatian oleh Scaloni adalah beliau berjaya untuk mengenal pasti yang mana Croatia ni dia tak boleh nak build up daripada bawah ataupun daripada belakang lah, iaitu dengan penggunaan goalkeeper. Jadi apa yang dilakukan oleh Scaloni adalah beliau memberikan peranan kepada Romero dan juga Otamendi untuk menjadi agresif center back, iaitu mereka berdua ni akan naik lebih tinggi untuk memastikan mereka berjaya cover up striker Croatia dan juga memberi bantuan kepada fullback untuk cover up bahagian winger pasukan Croatia. So kita boleh lihat yang mana di bahagian kanan Acuna dan juga di bahagian kiri Tagliafico, yang mana mereka ni tak boleh nak cover ataupun tak boleh untuk penetrate bahagian kanan dan kiri pasukan Argentina disebabkan pressing yang tinggi. Dan dalam pada masa yang sama, Messi juga akan drop lebih deeper ke bahagian midfield untuk membantu De Paul dan juga McAllister serta dengan Enzo Fernandez untuk memastikan yang mereka boleh menghalang pergerakan ataupun build up play yang cuba dilakukan oleh pasukan Croatia. That is a good thing lah tentang formation yang dilakukan oleh Scaloni untuk menghalang build up play yang dilakukan oleh Croatia, dan dalam pada masa yang sama untuk mengekang ball position di bahagian tengah yang cuba dikawal oleh pasukan Croatia, yang mana diketuai oleh Modric, Kovacic dan sebagainya. Dan benda ni berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Croatia
Croatia. Walaupun mereka ada ball position yang banyak, mereka boleh kontrol tengah dengan baik, tetapi sebenarnya mereka struggle untuk supply bola lebih ke bahagian hadapan akibat mereka kena press, dan dalam masa yang sama pemain-pemain Argentina dah tutup ruang daripada pemain-pemain Croatia untuk switch play ataupun buka game dengan lebih baik, sama ada kepada bahagian winger ataupun kepada bahagian attacking. Boleh untuk mereka pecahkan blok yang dibina oleh pasukan Argentina dengan bermain dengan long ball dan sebagainya, tetapi yang menyebabkan Croatia agak terbantut di bahagian serangan adalah mereka kurangnya attacking yang berbahaya dan juga yang boleh buat larian di belakang pertahanan untuk bermain dengan hantaran-hantaran jauh ataupun long ball tersebut lah. So itu yang menjadi permasalahan kepada pasukan Croatia. Mereka boleh untuk adapt dengan pressure dari Argentina, tetapi mereka tak boleh nak supply bola ke bahagian hadapan disebabkan mereka terlalu statik, dan juga boleh dikatakan bahagian hadapan mereka tidaklah terlalu bagus daripada segi off ball movement, positioning dan juga untuk open space. Itu untuk pasukan Argentina dan juga Croatia yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Argentina adalah mengenai mereka punya attacking shape. Kalau kita lihat daripada segi pembinaan serangan, apa yang dilakukan oleh pasukan Argentina, pembinaan serangan mereka akan bermain dalam formation 3-5-2, iaitu mereka akan overload bahagian midfield, dan penggunaan wingback di sini agak membantulah, dan mereka ada dua striker di hadapan iaitu Alvarez dan juga Lionel Messi. Jadi apabila mereka menyerang dalam bentuk 3-5-2 ni, kita boleh tengok yang pasukan Croatia memang agak tertekan. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak buat something untuk neutralisekan balik attacking shape daripada pasukan Argentina, disebabkan pasukan Argentina dah overload terutamanya di bahagian tengah lah. So benda tu menyebabkan apabila pasukan Argentina menyerang, mereka memang boleh untuk menyerang dengan quality player dan numbers of player yang lebih banyak untuk kontrol bahagian tengah dan untuk open game dengan sangat bagus. That is a good thing. Dan yang menjadi lagi dalam formation 3-5-2 ni adalah apabila Acuna ataupun Tagliafico naik lebih ke atas, maka pemain-pemain di bahagian centre back 3 iaitu di belakang, sama ada Romero ataupun Otamendi, mereka akan cover up tempat pemain-pemain di bahagian wingback yang naik ni untuk memastikan yang space yang ditinggalkan tu ada orang yang cover dan ada orang yang tutup. So Romero dan juga Otamendi serta Martinez di second half, mereka berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik lah. Sebab apa? Sebab apa mereka tutup ruang tersebut? Sebab mereka tak mau untuk membiarkan yang Croatia ada ruang untuk melakukan counter attack. So benda tu telah menyebabkan Croatia pun tak boleh nak melakukan counter attack dengan sangat laju, dan tak boleh nak manfaatkan space yang kosong tersebut sebab dah ada orang cover tempat Acuna apabila dia naik atas, iaitu Romero. Jadi itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang Argentina, of course lah kita akan berbicara tentang Lionel Messi. Untuk game ni memang saya boleh katakan Lionel Messi is the god. Dia memang adalah kambing sekambing-kambingnya lah. Sebab apa? Kalau kita lihat pada perlawanan ni, memang Lionel Messi menunjukkan dia adalah player yang sangat-sangat berwibawa, sangat-sangat versatile. Dia buat game untuk game ni, terutamanya gol yang ketiga, dia berjaya untuk menewaskan dan menayam-ayamkan pertahanan terbaik World Cup kali ni, iaitu Gvardiol. Dengan begitu sahaja, dia bully, dia tarik Gvardiol sampai nak dekat dengan line out tu, dia passing ke Alvarez. So memang orang kata apa, Messi untuk game ni memang orang kata apa, marvelous lah. Memang dia carry game, dia memang sangat bagus lah tentang Lionel Messi. Yang kedua adalah tentang Julian Alvarez. Apa yang boleh saya katakan tentang Alvarez ni, dia adalah all-rounded forward, iaitu dia boleh tracking back, dia punya orang kata apa, ancaman ketika melakukan counter attack, dia punya pressing, dia punya work rate, memang semua bagus. So bagi saya memang Alvarez is the good player. Kalau kita tengok pada perlawanan ni, satu yang dia dapat penalti tu, yang kedua tu dia solo saja, solo macam skrip FIFA pun bawa pergi atas. So bagi saya memang Alvarez memang is man of the match lah. Dia memang bagus. Memang saya tak sangka lah City boleh dapatkan dia dan akan bergandingan dengan Haaland lepas World Cup ni. So memang City gila-gila bahagian serangan. So Alvarez memang daripada positioning, daripada segi work rate, daripada segi finisher, daripada segi ketenangan, daripada segi pressing, daripada segi solo run, memang dia dah marvelous, dia dah memang super. So Alvarez memang dah bagus. Jadi secara kesimpulannya,
overallnya, apa yang boleh saya katakan semalam secara overallnya, apa yang Argentina buat adalah mereka berjaya untuk adapt dengan situasi apabila mereka berhadapan dengan Croatia yang mengawal bahagian tengah, dan mereka berjaya untuk memastikan yang dalam pembinaan back 4 ataupun back 5 ataupun back 3 yang dilakukan oleh mereka dalam perlawanan ni adalah berjaya untuk diadaptasikan dengan baik sepanjang 90 minit, dan mereka berjaya untuk attract Croatia untuk bermain dengan high line, dan mereka biarkan Croatia yang menyerang, mereka hanya menunggu dan mereka akan menyerang balas, dan mereka akan build up dengan peluang-peluang yang ada sahaja. So there is a good tactical and genius lah from Scaloni dan the whole squad of Argentina. So benda tu bagus. Dan untuk Croatia, apa yang boleh saya katakan antara kelemahan mereka semalam iaitu di bahagian attacking lah. Bahagian attacking mereka tak ada proper striker yang boleh buat run macam Alvarez, yang boleh buat run macam Messi. Kalau mereka ada proper striker yang mereka boleh supply bola, main dengan long ball dan sebagainya, saya rasa bahagian attacking Croatia akan jadi lebih better lah. Dan dalam masa yang sama, mereka punya defense line pun bermain dengan high line. Lovren main dengan high line, nak lawan pace dengan Alvarez memang kalah lah. So apabila dalam situasi counter attack memang kena lah. So benda tu memang agak mengecewakan. Defense pasukan Croatia semalam bermain di bawah below par. So boleh dikatakan mereka tak bermain seperti biasa. Banyak mistik-mistik yang mereka lakukan adalah mistik-mistik yang simple, yang menyebabkan mereka terpaksa terima hakikat lah mereka kalah. So memang kesilapan pertahanan sama. Untuk midfield, overall bagi saya Modric dan Kovacic is the good combination dah kat bahagian tengah, tapi mereka in term of creativity mereka juga susah nak supply bola. Jadi overallnya memang Argentina deserve untuk menang lah. Okay, Assalamualaikum.